So masa tu aku tanya dengan bini aku kan, aku tanya dengan wife aku, macam mana nak dapatkan RM42,000 ni, apa yang kita ada yang boleh kita jual. Dan masa tu kita orang lost idea tau. Dia macam, kenapa kita orang bayar deposit excited gila tapi tak terfikir kena bayar RM42,000. Macam mana ada perancangan tu nak bukukan tu? Maksudnya macam memang dah ada awal perancangan ke ataupun masa tengah mengayuh tu ke baru ada fikir? Macam mana? Buku Ustazah Basikal ke? Buku Ustazah Basikal. Oh ni, buku Ustazah Basikal. Okay. Macam mana boleh tercetus macam mana nak ni? Okay, dia sebenarnya cerita dia agak panjang sikit lah. Aku cuba untuk nak pendekkan cerita dia. Dia asalnya waktu aku balik daripada travel, okay, memang bapak aku suruh buat buku. Tapi pada waktu tu aku kata aku ni dah lah tak ada langsung orang kata niat nak tulis buku. Dan dia kata tak adalah skill tu kan untuk nak tulis buku. And then aku pun pernah ambil subjek penulisan masa dekat universiti dulu dan aku fail. So itulah aku macam tak adalah, aku ni bukan ada bakat untuk menulis lah. Okay, so aku tak ada langsung niat aku nak menulis. Tapi wife aku dia ada niat nak menulis. So waktu aku selepas 3 tahun, lepas 2 tahun aku balik, waktu balik tu aku ada satu idea ni lah. Aku nak bagi hadiah pada mak ayah aku. Okay. Tapi aku tak tahu nak bagi hadiah apa. Waktu tu bulan 7. Dan masa tu aku tiba-tiba dapat satu idea dengan wife aku. Aku cakap dengan wife aku nak bagi hadiah bawa mak ayah aku ni pergi umrah. Okay, nak bawa pergi umrah. So waktu tu aku tanya wife aku, nak bawa mak abah sekali tak? Pasal mak ayah dia lah. Dan dia kata okay boleh je, jom bawa sekali. Okay, masa tu kita tengok dalam bank ada berapa deposit, ada berapa duit dalam bank untuk bayar deposit. So masa tu aku ada RM3,000 lebih dan wife aku pun ada dalam RM3,000 lebih lah. So kita orang dalam almost RM2,000 lah, macam tu lah. So waktu tu aku depositkan 6 orang lah. Aku, mak ayah aku, wife aku dengan mak ayah dia lah. So ada 6 orang total, seorang dalam RM500. So kalau 6 orang dalam RM3,000 lah untuk bayar deposit. Okay, untuk package umrah lah pada waktu tu, tahun 2019. So selepas dah bayar deposit tu, masa tu barulah terfikir, ni baru deposit RM3,000 kan. Kalau nak package, harga package seorang RM7,000. Kalau darab dengan 6 ni harga dia dalam RM42,000. Nak kena bayar untuk package yang masa tu aku booking pada bulan 12. Okay, masa tu bulan 7, bulan 12. Masa tu ada lagi 5 bulan dia. So masa tu aku tanya dengan bini aku aku tanya dengan wife aku, macam mana nak dapatkan RM42,000 ni, apa yang kita ada yang boleh kita jual. Dan masa tu kita orang lost idea tau. Dia macam, kenapa kita orang bayar deposit excited gila tapi tak terfikir kena bayar RM42,000. Yang selebihnya banyak lagi. Yang selebihnya tu banyak lagi. So, duk fikir-fikir apa yang kita ada kan. Okay, kita ada story, kita ada cerita. Okay, cerita yang orang lain tak ada lah. Okay, pengalaman, kita ada pengalaman. Lepas tu aku tanya, macam mana nak jual pengalaman? Ada ke orang nak beli pengalaman kita dengan harga RM42,000? Masa tu lah baru aku macam ada idea. Okay, dia sebenarnya macam ni tau. Kalau dalam bisnes ni, dia bukan masalah duit tau, tapi idea. Kalau kau dapat idea yang betul-betul power, kau boleh buat duit. Yalah tu betul. So masa tu aku tak sangka pun benda ni boleh buat duit. So daripada situlah aku cakap okay lah, kita ada story ni. Tapi aku tak pasti, saya tak pasti ada tak orang yang nak beli cerita ni dengan harga RM42,000. Okay, kalau kita nak hantar kat stesen TV pun boleh tentu dia nak ambil kan. So masa tu lah aku mula cerita dekat aku punya Facebook lah. Aku mula cerita daripada Pakistan. Aku share story, aku tulis, mentam je aku tulis kan. Bila aku tulis tu, aku dapat banyak respon lah. Dia kata best, cerita ni bagus lah, tapi penulisan dia macam ni. Maksudnya banyak benda yang boleh diperbetulkan lagi lah. So masa tu aku pun betulkan lah. Apa yang aku cerita tu aku betulkan sikit-sikit.
So aku buat konsisten benda ni setiap hari. Okay, so aku hanya ada, waktu tu aku masih bekerja. So aku ada masa pukul sebelum subuh je untuk nak menulis. Sebab nak menulis ni makan masa 2 hingga ke 3 jam untuk satu story. Sebab apa? Sebab aku nak kena fikir balik, aku nak kena ingat balik nama-nama orang yang aku jumpa, aku nak kena ingat balik tempat-tempat yang aku pergi kan. Nak kena tengok gambar-gambar balik, video-video yang dah record semua tu, untuk aku nak refresh balik. So dia makan masa 2 sampai 3 jam untuk satu story. So daripada situ aku bangun lah. Selalu aku setiap hari aku akan bangun pukul 3 pagi. Dan waktu tu lah aku kata sebelum aku nak menulis ni, aku berdoa lah masa tu. Aku buat solat tahajud. Aku doa, ya Allah, aku perlukan RM42,000. So penulisan aku ni sampaikanlah pada orang yang betul, orang yang nak baca. Okay. Dan daripada situlah, daripada aku punya followers, daripada 500 orang followers aku, naik sampai ke 5,000 dalam masa 3 bulan. Maksudnya konsisten. Aku buat benda tu konsisten setiap hari. Dan orang tertunggu-tunggu. Macam episod YouTube lah. Orang tertunggu-tunggu. Konsep dia sama. Tapi dalam bentuk penulisan yang aku buat dekat Facebook. Okay. Sampai kalau terlambat tu kena marah. Kalau terlepas 1 hari tu orang akan tanya, tak ada cerita ke hari ni? Dia jadi macam tu. So aku pun konsisten lah selama 3 bulan. Dan bila aku punya follower dah sampai 5,000, masa tu aku baru berani nak buka pre-order. Aku cakap dengan aku punya followers, aku buat survey lah. Siapa yang nak beli buku ni kalau aku bukukan? Dan surprisingly ramai gila orang nak beli. Padahal dia dah baca kot daripada awal aku tulis sampai dah 3 bulan ni, dia orang dah baca dah semua. Tapi dia orang ni nak beli juga. Okay. Dan masa tu lah aku buka pre-order. Harga murah gila. Murah gila weh. Harga yang siri 1 ni, okay, siri 1 Zaza Basikal ni, harga dia RM79 harga sekarang. Harga sekarang. Waktu tu aku buka RM49 termasuk postage Sabah Sarawak. Memang rugi. Termasuk postage tu. Termasuk postage 49. Sebab aku masa tu desperate. Aku perlukan duit lah untuk nak bawa pergi umrah kan. Okay. Dan Alhamdulillah bila aku buka pre-order tu, aku dah dapat dah duit ngam-ngam untuk nak bawa family aku untuk pergi. Masa tu aku kena keluarkan, aku janji dengan diorang. Masa tu aku buka dalam bulan 9. Yes, bulan 9 aku buka. Akhir bulan 9 aku buka. Dan aku janji diorang akan dapat buku bulan 12. 9 plus 3 bulan lah. Awal bulan 12 lah. Sebab bulan 12 tu aku dah nak pergi umrah lah. So aku kena pastikan diorang ni dapat buku sebelum aku pergi umrah. Kalau tak, aku tak duduk senang lah dekat sana. Dan dia timbul lah satu cabaran ataupun satu masalah. Okay, kita dah ada duit. Kalau aku buat duit ni untuk pergi umrah, macam mana nak keluarkan buku? Macam mana nak print buku? Betul kan? Dan masa tu lah aku nak cari, masa tu aku cerita dengan mak aku. And then mak aku ni dia ada seorang student. Dia mengajar ngaji lah. Mak aku ni dia mengajar ngaji. Dia ada seorang student ni yang dia owner kepada syarikat printing buku. Okay, dan dia suruh aku jumpa lah dengan dia. So aku pun jumpa lah dengan dia. Nama dia Kak Amy. Dan dia punya syarikat dia nama ATM Prima Sdn Bhd. So waktu tu aku jumpa dia, aku berjalan dengan dia. Aku cakap, duit dah ada ni. Tapi itulah nak bawa family pergi umrah. Tapi tak tahu macam mana nak print. So waktu tu duk sembang-sembang. And then dia cakap, okay lah macam ni lah. Sebab dia kata dia nak bantu. Okay, dia nak bantu sebab dia dah belajar dengan mak aku lah, belajar ngaji semua. Dia rasa terhutang budi, dia kata dia nak bantulah. So apa yang dia boleh bantu, dia kata duit yang ada tu bawa pergi umrah dulu. Bawa dulu pergi umrah. Tapi untuk printing ni jangan risau, dia cover, dia bayar dulu. So masa tu lah macam, ya Allah, lega gila. Masa tu aku nak print tak banyak, dalam 1,000 naskah je. Oh, 1,000. Dan 1,000 naskah. So masa tu ya Allah, rasa macam lega gila lah. Lega gila. And then Alhamdulillah, akhir bulan 11 tu ataupun 1 hari bulan 12 tu, aku buat orang kata satu program untuk nak wawarkan lah. Launch buku ni sebelum pergi umrah, buat launch. Dan ramai orang datang waktu tu. Dan masa tu lah berlakunya jualan semua. Memang seminggu tu aku tak cukup tidur untuk nak buat postage je. Masa tu ada dalam 500 orang yang beli. Masa tu tak ada team lagi kan? Masa tu tak ada team, memang aku dengan wife aku je.
Buat balut semua kan. Memang tak cukup tidur, sakit-sakit pinggang masa tu. Tapi sebab nak pergi umrah punya pasal, buatlah juga kan. Dah bila dah buat semua benda tu, Alhamdulillah bulan 12 tu barulah aku okey lah, maksudnya. Tapi itulah waktu umrah tu pun masih ada lagi masalah postage semua kan. Masa orang tanya ni buku tak sampai lagi. Masa tu aku kena settlekan jugalah walaupun dekat sana kan. Itulah tercetusnya benda pertama. Macam mana buku ni boleh terhasil. Menarik. Ianya kalau fikir tu macam memang dah plan daripada awal lah. Kalau macam aku sendiri, okey, dah plan daripada awal kot kan. Rupanya disebabkan nak pergi umrah tadi tu kan. Aku jenis macam tu. Aku jenis kalau plan awal benda tu tak jadi tau. Dia kena ad hoc. Dia benda tu kalau kita buat, kalau aku sendiri kalau buat ad hoc baru benda tu macam aku terpaksa tau untuk nak buat. Tapi kalau plan ni dia tak macam tak terpaksa. Dia macam okey lah, boleh lagi lah, okey lah. Nanti relax dulu. Relax dulu. Bila dah terdesak ni betul buatkan semangat tu datang. Betul. Itulah. In fact sama juga dalam bisnes. Contoh macam aku dalam bisnes kan. Apa yang menyebabkan aku move sebab aku ada benda yang push aku tau. Kenapa, macam mana aku capai untuk yang 1 juta pertama tu? Sebab ada benda yang aku letak dalam diri aku untuk aku push diri aku. So benda yang sama lah berlaku waktu aku travel dulu. Aku just apply balik je. Apply balik pengalaman aku travel dulu. Macam mana aku punya big why aku untuk nak sampai kat Mekah tu, yang menyebabkan aku buat gila-gila. So aku just apply dalam bisnes je. Rupanya apply dalam bisnes lagi senang daripada nak kayuh pergi sampai ke Mekah tu. Itu yang bila apply benda tu dalam bisnes jadi memang menjadi lah. Alhamdulillah dia menjadi. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh